Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah, Alhamdulillah, untuk kali ini Muallim akan mengajar sirah untuk tahun 5, dan kita akan sambung kepada bab sahabat yang dijamin syurga. Sebelum ni kita dah belajar dengan Muallim Hamnah sampai Abdul Rahman bin Auf. So hari ini kita akan masuk kita akan belajar tentang Talhah bin Ubaidillah. Okey, yang digelar syahid yang hidup. Okey, kenapa digelar syahid yang hidup nanti kita tengok. Okey, latar belakang Talha. Nama yang sebenarnya adalah Talha bin Usman bin Umar. Okey, dia berasal daripada keturunan Quraisy, suku Ta'im bin Murrah. Ni suku yang sama dengan Abu Bakar As-Siddiq. Okey, dan nama ibu dia adalah Sa'abah binti Abdullah. Okay, dia bekerja sebagai seorang saudagar ataupun peniaga. Daripada dia kecil lagi, dia memang dah mula berniaga. Dia mengikut Abu Bakar dan Abdul Rahman bin Auf. Antara kelebihan dia adalah dia antara salah seorang daripada 10 sahabat yang dah dijamin syurga. Ketika dia masih hidup lagi, dia dah tahu dah dia akan masuk syurga. Yang tu memang sangat-sangat beruntung lah. Dan dia memeluk Islam ketika dia baru berusia 16 tahun. Dia dah memeluk agama Islam, antara orang-orang yang terawal memeluk Islam. Kisah tentang Talha ni, dia memeluk Islam. Ketika dia berdagang di Syam, dia ada bersinggah di Bushra, satu tempat. Nama tempat ni, dia bertemu dengan seorang pendeta. Pendeta ni dia menceritakan kepada Talha tentang Nabi Muhammad. Pendeta ni dia tak pernah jumpa pun Nabi Muhammad, tapi dia ceritakan tentang Nabi Muhammad berdasarkan kitab-kitab dahulu, kitab Taurat. Yang dia kata, dia sebut ciri-ciri Nabi Muhammad, dan dia kata, dia tanya kepada Talha. Dia tahu Talha datang daripada Mekah, dia tanya, adakah di Mekah dah lahirnya seorang yang bernama Ahmad ataupun Muhammad? Dan ciri-cirinya sebegini. Dan Talha pun balik daripada Busra tu, dan diceritakan kepada Abu Bakar tentang kisah dia bertemu dengan pendeta tu dan apa yang pendeta cakap kepada dia. Dan bila Abu Bakar dengar tentang cerita Talha tu, dia terus bawa Talha ni berjumpa dengan Rasulullah. Dan bila Talha berjumpa dengan Rasulullah dan bercakap dengan Rasulullah, dengan serta-merta Talha ni dia memeluk agama Islam. Dan dia memang mengejutkan ramai orang lah dengan tampak sangat mudahnya dia memeluk Islam. Okey, selepas dia memeluk Islam, of course orang-orang awal dia memeluk Islam ni, dia memang akan disiksa. Dia akan menerima siksaan. Talha ni seorang yang kaya sebab dia seorang yang pedagang yang mahir dalam berniaga. Okey, dan dia memang bila dia masuk Islam, ibu dia sangat terkejut, dan ibu dia sampai ibu dia ikat tangan dia pada leher Talha ni. Okey, dia ikat tangan betul, dan ikat tangan Talha ni pada leher Talha sendiri. Dan dia dikejar dan dipukul di kepala. Ada kisah dia kata dimaki oleh orang wanita-wanita tua, mungkin kawan kepada ibu dia. Dan ada satu kisah juga ceritakan dia diikat pada batang kayu dan disiksa bersama dengan Abu Bakar. Okey, itu antara siksaan-siksaan yang diterima oleh Talha. Okey, kehebatan Talha ni pula Nabi pernah bersabda yang siapa yang ingin melihat orang berjalan di muka bumi setelah mengalami kematiannya, maka lihatlah Talha. Okey, saya Muallim yang terangkan kenapa Nabi berkata gitu. Dan kata-kata Abu Bakar pula, perang hari itu adalah peperangan Talha seluruhnya, sehingga akhir hayatnya perjuangan sahabat mulia itu tak kenal henti. Sebuah sejarah besar diukir. Sejarah itu bernama Talhah bin Ubaidillah. Okey, kedua-dua kisah ni sebenarnya tentang perang Uhud, di mana Talhah yang terlibat dalam perang tu. Hebatnya perang tu, sampai memang perang tu Abu Bakar kata yang tu adalah perang Talhah. Kira Talhah dia main karakter dalam perang tu. Dan Nabi pun kata, siapa yang ingin melihat orang berjalan di muka bumi setelah mengalami kematian, maka lihat Talha. Maksudnya Talha ni dia memang hampir mati hampir syahid ketika perang Uhud tu. Tapi dengan keturunan Allah, Talha masih hidup. Tapi memang sangat banyak dia punya luka-luka, dan
yang berlaku pada dia. So kita tengok sendiri sikit, kita akan ceritakan tentang perang Uhud. Okay, ni perang Uhud berlaku di di Gunung Uhud, Jabal Uhud. Okay, ni antara gambar yang dapat dilihat kalau pergi ke sanalah, Jabal Uhud di Madinah. Okay, perang Uhud tu berlaku dia dekat je dengan Masjid Nabawi. Yang bawah ni adalah Masjid Nabawi. Dia dalam 4 kilo saja dengan Masjid Nabawi. Dan pada ketika itu orang Islam ada dalam 700 orang dan orang kafir musyrikin Mekah ada dalam 3,000 orang. Dan dia diketuai oleh Abu Sufyan, dan orang Madinah, orang Islam diketuai oleh Nabi Muhammad lah. Dan di mana dia orang berperang di Jabal Uhud, di mana strategi Nabi dia memang nak letak berperang di tempat yang sempit sebab orang Islam sangat kurang. So kalau berlawan di tempat yang terbuka, dia bagi kelebihan kepada orang kafir musyrikin lah. Okay, dan kat situ ada Jabal Ramah. Jabal Ramah ni adalah tempat Nabi letak pemanah-pemanah. Okay. Okay, di mana pemanah-pemanah ni menyebabkan tentera berkuda daripada musyrikin Mekah ni tak dapat nak serang orang Islam daripada belah tepi. Okay. So ketika perang Uhud ni, orang Islam dah hampir menang. Dah berjaya menolak orang kafir ni, sampai orang kafir ni dah mula lari ke belakang. Dah mula lari sebab dia banyak yang dia kalah lah waktu tu, dan menyebabkan orang pasukan memanah yang ada di atas Jabal Rahmah ni, dia mula turun dan mengikut tentera-tentera Islam yang lain lah. Yang mana Nabi kata tentera memanah ni jangan sekali-kali turun sampailah Nabi kata boleh turun, tapi dia turun juga. Yang menyebabkan pada ketika itu Khalid bin Al-Walid yang belum Islam, dia menyerang Saki-Baki pemanah yang ada di atas Jabal Rahmah ni, dan dia menyerang tentera Islam dari belakang. Bila tentera Islam dah diserang daripada depan dan belakang, maka tentera Islam terkepung. Tentera Islam mula ramai sahabat-sahabat yang mati, dan tentera kafir memang dia target Rasulullah. Pada ketika itu memang semua ramai orang yang terpaksa mengepung Rasulullah daripada dibunuh. Dan bila Rasulullah dikepung tu, dia cuba melarikan diri. Tentera Islam cuba berundur sehingga ke Jabal Uhud. Dia cuba naik ke Jabal Uhud, tapi tentera kafir memang menyerang lah. Dan mana waktu itulah Nabi kata, siapakah yang ingin berada bersamaku dalam syurga? Waktu itu ramai yang offer diri, termasuklah Talhah. Tapi Nabi kata, Talhah, awak tunggu dulu. Dia minta orang-orang Ansar dulu yang pergi. Setiap yang pergi syahid. Sampai dekat 11 orang Ansar yang pergi dan syahid. Dan last sekali barulah Nabi kata, okey Talhah, pergilah untuk berlawan dengan musuh tu. Musuh tu maksudnya yang berada di keliling Nabi je lah. Dan memang Talhah berlawan bermati-matian sampai dikatakan dia menerima lebih 70 kali cedera dekat badan dia. Ada cedera dia kena pedang, ada cedera kena tombak, ada cedera kena pukul, dan ada banyak cedera kena panah. Okay. Dan sampai diriwayatkan tangan Talhah ni sampai lumpuh sebab dia menahan panah-panah tu daripada terkena Nabi. Menahan dengan tangan saja. Bukan macam menahan dengan penghadang ataupun perisai dan sebagainya. Dia menahan dengan tangan dia sampai tangan dia memang lumpuh. Tangan dia boleh kata hancur, tangan Talhah ni. Dan memang kata perang Uhud ni orang Islam kalah. Tapi alhamdulillah dengan takdir Allah, orang musyrikin tu dia tak terus menyerang Madinah, dia terus balik ke Mekah. Okey. Kat sini menunjukkan yang Talhah ni dia memang main point. Dia menyelamatkan Nabi sampai sanggup berkorban apa saja untuk menjaga Nabi tu supaya Islam tu dapat diteruskan. Kalau Nabi mati, mungkin Islam tu habis terhenti gambar kat situ je. Tak habis tak Islam tu. Tapi memang tak ada Allah, Nabi tak matilah. Dan Talhah ni pun tak mati juga. Okay. Dan dia terus hidup. Itu dalam perang Uhud lah. Okey, antara akhlak dan peribadi Talhah, dia adalah orang yang antara orang kaya lah
di Mekah dulu ketika dia kuat berdagang, dan sampai ke Madinah dia memang antara yang terkaya sebab dia kekayaan dia diperoleh pada hasil perniagaan dia. Dia sangat mahir dalam berniaga. Okay, dia juga cerdik dan pintar. Okay, cerdik dalam bidang perniagaan dan pengurusan juga. Dia pernah menjadi ahli syura pada zaman Umar Al-Khattab. Okay, ahli syura ni antara macam kalau sekarang macam menteri-menteri yang memikirkan tentang Islam. Okay, dia antara orang yang sangat dermawan sampai digelar Talhah Al-Fayyad, kerana sifat pemurahnya. Al-Fayyad ni maksudnya pemurah ataupun dermawan. Okay, dia memang banyak menderma. Dia kaya dan dia banyak menderma. Dan Allah bagi lagi kekayaan dia dan dia derma lagi. Dan dia antara orang yang sabar dan tabah. Teguh, tetap teguh memeluk Islam walaupun diseksa dan diuji. Walaupun diuji, tak disukai oleh ibu sendiri, dia tetap teguh dengan Islam dia tu. Antara pengorbanan Talhah pula, dia dermawan macam diceritakan tadi, dia banyak mengorbankan harta untuk kepentingan Islam. Banyak wang-wang yang dia dapat daripada perniagaan ataupun daripada ghanimah. Ghanimah ni harta rampasan perang, dan dia bagi balik kepada Islam. Dan dia juga terlibat dalam hampir semua peperangan bersama Rasulullah, kecuali perang Badar dia bukan tak terlibat, dia disuruh oleh Rasulullah untuk melakukan risikan dan dia tak sempat untuk balik menyertai tentera Badar. Okey, itu antara pengorbanan Talhah. Okey, insya-Allah semoga kita dapat menjadikan Talhah ni sebagai contoh seorang yang sentiasa mencari harta dunia. Dia mencari harta dunia tapi digunakan harta dunia itu untuk kepentingan akhirat. Okey, dia berniaga untuk dengan duit tu dia bagi balik kepada Islam, dan dia juga orang yang melindungi Rasulullah, sangat sungguh-sungguh melindungi Rasulullah, tak kisah pun tangan sampai lumpuh, kena kena panah, kena pedang dan sebagainya. Dan dia memang sangat kuat, tabah walaupun diseksa. Semoga kita ni pun menjadi macamlah Talhah. Yang mana Nabi kata seorang yang syahid yang masih hidup, nak tengok syahid yang hidup, tengoklah pada Talhah. Okey, semoga bermanfaat. InsyaAllah kita jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.